Bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencecah 37 minggu dianggap sebagai kelahiran bayi pramatang. Di Malaysia, lebih kurang 10% bayi yang dilahirkan adalah pramatang. Bayi pramatang dilahirkan kecil dan mempunyai sifat-sifat pramatang dan bergantung pada usia kandungan. Dikatakan stres seorang ibu yang sedang hamil merupakan salah satu punca terjadinya kelahiran pramatang ini. Assalamualaikum ibu ayah semua. Bertemu lagi dalam Tanya Pakar Pak Enma bersama-sama saya Nani Roslan. Okey, episod kali ini khas buat ibu-ibu yang sedang hamil musim pandemik ni. Faham, stres kan? Banyak sangat tekanan. Tapi itulah orang kata jangan stres-stres. Sebab apa? Katanya kalau selalu stres, tekanan boleh menyebabkan kelahiran pramatang. Premature baby. Oh, risaunya. Tak apa. Jangan tambah stres lagi. Kita tanya pakar. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kami, Tanya Pakar Pak and Mak. Okey, sebelum tu, jangan lupa like, share dan komen video ni jika anda seorang ibu yang hamil pada musim pandemik ni. Okey, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube dan Facebook Majalah Pak and Mak. Okeylah, tanpa buang masa lagi, suka saya nak kenalkan panel kita pada hari ini iaitu Dr. Aini Rahayu Abdul Rashid, seorang pegawai perubatan kehamilan dan sakit puan. Assalamualaikum doktor. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar doktor? Sihat? Baik, alhamdulillah. Okay, terima kasih doktor kerana sudi bersama-sama dengan Tanya Pakar. Terima kasih jemput saya. Alright doktor, saya nak tanyalah soalan pertama kita hari ini, apa sebenarnya punca tekanan yang biasanya berlaku kepada ibu-ibu yang mengandung, doktor? Okey, soalan pertama ni, tekanan atau stres ni benda yang normal yang boleh berlaku dalam hidup kita lah Tapi apabila ia mula mengganggu gugat kesihatan wanita dan kalau dia hamil, mengganggu perkembangan janin, kita perlu kena pasti atasi dan rawat. Kita boleh bahagikan punca tekanan ni kepada dua. Yang pertama ialah internal factor ataupun berpunca daripada diri wanita hamil itu sendirilah. Bila mana dia sudah ada masalah kesihatan, sedia ada dari segi masalah kesihatan. Kalau dia terlalu memikirkan sesuatu atau rasa takut yang berlebihan terhadap kehamilan ini. Kalau dia takut gugur, dia takut nak bersalin, ada wanita macam ni dan sebagainya sehingga berasa tertekan. Ada satu aspek lain yang saya nak bawakan juga kita tak boleh tidak untuk menafikan kalau ada wanita ni yang mengandung secara IVF, secara IUI atau menggunakan ubat subur di mana telah ada satu fasa berusaha untuk hamil. Maknanya dia ada masalah ketidaksuburan itu sendiri. Masalah tekanan tu sudah sedia ada dalam diri mereka dan suamilah untuk couple tu tersebutlah. Kedua pula, punca kedua ialah external factor atau luaran, iaitu mungkin daripada pasangan, kalau berlakunya keganasan rumah tangga, berlakunya masalah kewangan dan keluarga, ataupun punca juga daripada keluarga, daripada mak ayah ke, ibu mertua, bapa mertua dan sebagainya. Dan juga pekerjaan kita boleh nafikan boleh membawa stres kepada wanita hamil. Itu adalah dua punca lah yang membawa kepada tekanan kepada wanita hamil lah. Okey, so doktor, macam mana agaknya tekanan atau stres ni boleh menjejaskan kehamilan tu atau bayi atau fetus tu sendiri, doktor? Okey, kalau wanita mengalami tekanan dan dia hamil, dia akan berada dalam situasi yang mana fight and flight dan dia boleh rembeskan hormon kortisol, iaitu hormon stres secara berlebihan. Kalau ibu ni dia pandai kendalikan stres dia, walaupun dia kadang tertekan, dia dapat kendalikan stres dengan baik, dia boleh kendalikan, seterusnya dia boleh jadi distress ataupun dia kembali kepada keadaan tidak stres lah. Tapi kalau tekanan tu berterusan dan boleh ganggu emosi si ibu, apa yang dia boleh dapat? Dia boleh dapat sakit kepala, perubahan emosi, dia susah nak tidur, masalah tidur, dia rasa cemas, anxiety, anxious and then seterusnya dia boleh jadi kurang makan. Bila dia kurang makan, boleh efek lah kepada perkembangan bayi. Maknanya bayi tidak dapat nutrisi yang baik, yang sepenuhnya, dan kemudian bayi pula boleh jadi kurang berat dan tidak berkembang dengan baik. Dan bila follow up dengan doktor di klinik, kita tengok bayi ni dia punya berat kurang daripada yang kita expect lah dalam masa minggu-minggu yang tertentu.
Jadi masa tu kita kena decide lah sama ada bayi ni perlu kita macam mana, kelahiran tu perlu dicepatkan sebab bayi ni tidak dapat membesar dengan baik dalam kandungan sebabkan mak ni stres lah. So macam mana doktor agaknya langkah-langkah yang ibu-ibu hamil yang sedang stres ni, macam mana doktor sebut tadi pelbagai faktor lah, internal, eksternal, pandemik lagi kan, kesihatan. So apa langkah-langkah yang ibu-ibu yang sedang stres boleh ambil untuk kurangkan stres tu, dan mungkin doktor boleh jelaskan suami, peranan suami tu. Macam mana doktor? Okey, apa yang boleh saya nasihatkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk wanita hamil ni untuk mencegah. First sekali, pertamanya ialah mengenal pasti apa tekanan yang sedang berlaku, apa yang dirasakan, apa puncanya dan apa penyelesaian yang mungkin dia boleh buat untuk atasi. Okey, antara cara lain juga mungkin meluahkan kepada suami, kepada teman atau keluarga yang dipercayai. Untuk orang kata meluahkan tu sahaja pun dah boleh membantu mengurangkan stres atau tekanan kepada ibu hamil. Kemudian antara lain juga melakukan kegiatan lah yang disukai atau menggembirakan. Tidak lupa make sure pemakanan yang sihat juga boleh membantulah, nutrisi dan hidrasi yang baik untuk ibu dan kandungan. Dan suami definitely memang berperanan penting dalam memastikan ibu hamil tidak stres. Kena jaga emosi. Kalau boleh selalu bertanyakan perihal isteri lah. Jangan macam isteri mengandung seorang-seorang, biarkan dia tanpa care lah basically. Supaya isteri tu rasa disayangi. Dan jika tidak dapat dibendung contoh ada masalah kekanasan rumah tangga yang menyebabkan stres dan sebagainya, memang wanita hamil ni perlu beritahu doktor di klinik. Kita perlu tahu supaya kita boleh salurkan ataupun bantu, kena beri bantuan lah kepada wanita hamil ni untuk atasi masalah-masalah yang membawa tekanan kepada dia. Okey doktor, lepas tu doktor ada sebut tadi antara kesan-kesannya mungkin boleh gugur ataupun peramatang. Jadi macam mana agaknya ibu-ibu nak tahu, dah lah stres lagi kan, lepas tu macam mana mereka nak tahu agaknya tanda-tanda kalau mereka ni bakal melahirkan bayi peramatang? Ada tak? Macam mana diorang nak tahu? Takut kan, orang semua takut dapat premature baby. Premature baby ni kelahiran tu bukan tiada komplikasi, memang komplikasi dia adalah, maknanya kalau boleh kita memang nak kurangkan atau elakkanlah kelahiran peramatang. Okey, apa tanda-tanda yang mana kita tahu bayi ni akan dilahirkan peramatang? Tanda-tanda ni kita boleh bahagikan bergantung kepada beberapa faktor. Faktor ibu, faktor bayi dan faktor kandungan atau uri. Okey. Tanda-tandanya contoh daripada faktor ibu. Okey. Proses kelahiran peramatang ni akan berlaku jika ibu mengalami tanda-tanda proses bersalin pada peramatang lah, waktu minggu peramatang. Seperti apa? Sama je, kontraksi, pecahan ketuban, pendarahan dan sebagainya. Yang kedua, kalau berlakunya ketidakupayaan pangkal rahim ataupun kita panggil cervical incompetence, yang mana pangkal rahim atau cervix tu sendiri sudah tidak akan membuka jalan dan kelahiran akan berlaku peramatang. Kemudian ialah kalau berlakunya masalah kesihatan ibu yang mempengaruhi kandungan, seperti apa? Kencing manis, darah tinggi, preeclampsia, yang mana masalah ini jika tidak terkawal boleh menyebabkan peramatang. Itu faktor ibu. Kalau faktor bayi pula, contoh kalau kita follow up di klinik untuk antenatal maksudnya ibu-ibu datang klinik untuk check up. Kita mendapati bila kita buat imbasan ultrasound kepada bayi, berat badan dia statik contohnya, atau tidak mencapai kadar pertumbuhan yang sepatutnya. Di mana bila kita buat kita plot pada graf untuk perkembangan bayi, pertumbuhan bayi nampak dia perkembangan statik, pertumbuhan macam tu je, dia tak gerak-gerak, macam baby tak tambah berat dan sebagainya. Itu adalah satu tanda yang mana baby mungkin perlu dilahirkan peramatang. Okey, faktor seterusnya adalah faktor kandungan lah. Faktor kandungan yang mana contoh ialah seperti jika uri tidak normal. Pelekatan uri, contoh uri yang melekat, kita panggil placenta acquita spectrum,
pasangan ketral spektrum di mana uri ditembus dinding rahim ataupun mungkin tembus kepada dinding pundi kencing, dan ada juga plasenta di bawah, kita panggil plasenta previa, di mana berlakunya pendarahan. Itu adalah 3 faktor yang bawa kepada tanda-tanda untuk kelahiran pramatang yang boleh berlaku lah. Jadi siapa agaknya golongan yang berisiko untuk dapat bayi pramatang ni? Adakah first time moms ataupun yang pernah ada baby premature, preemie baby pun ada kemungkinan dia nak dapat lagi preemie baby ke? Macam mana doktor? Betul tu Nani. Jika pernah ada berlakunya sejarah kelahiran pramatang, itu adalah salah satu faktor risiko yang kuat lah, yang membawa kepada risiko lebih tinggi. Taklah kata definitely, tapi lebih tinggi. Maka kita perlu melakukan pemantauan yang lebih baik, lebih ketat lah untuk kandungan yang ini. Okey, apa lagi mereka yang berisiko? Contoh, mereka yang sudah sedia ada masalah kesihatan yang tidak dikawal dengan baik. Okey, terima kasih Dr. Aimi atas jawapan-jawapan tadi. Okey doktor, lepas ni kita ada satu segmen iaitu PM Tepi. Daripada followers majalah Pak Enma yang dah tanya macam-macam soalan untuk doktor baca dan jawabkan. So doktor, over to you, PM Tepi. Okey, terima kasih Nani. Saya terima 3 soalan PM Tepi daripada penonton Pak Emma. Soalan pertama, adakah tidak cukup tidur juga menyebabkan kandungan ataupun bayi dan kandungan itu pramatang? Sebenarnya ia bukan direct cause. Perlu ada sumber stres yang signifikan lah yang menyebabkan kurang tidur itu berlaku dan wanita tu lebih beremosi dan boleh menyebabkan bayi kurang berat. Jika bayi kurang berat, memang tendensi kita untuk berbincang dengan wanita keperluan untuk melahirkan bayi pada masa tersebut dan biasanya akan lahir secara pramatang. Okey, soalan kedua. Saya ada 3 orang anak. Tiga-tiga dilahirkan pramatang. Selain daripada stres, ada tak sebab lain bersangkut dengan genetik? Okey, kelahiran pramatang ni berlaku ada sebab dan puncanya lah. Ada banyak penyebab dan puncanya. Tapi genetik tidak dilihat sebagai salah satu punca lah. Jika pernah ada sejarah kelahiran pramatang, macam wanita tadi yang tanya ada 3 orang anak kelahiran pramatang, itu adalah salah satu faktor berisiko tinggi untuk mengulangi sejarah kelahiran yang sama. Kemudian ada faktor lain seperti faktor ketidakupayaan pakar rahim ataupun sebagai kompetens, yang maknanya ini adalah antara punca-punca utama yang menyebabkan kelahiran pramatang. Okey, soalan ketiga, saya merupakan perokok tegar dan saya sedang hamil. Okey, rokok je cara saya melepaskan stres. Tapi dalam masa yang sama, saya risaukan kandungan saya. Apakah nasihat yang doktor sarankan saya buat? Soalan ni jawapannya hanya satu je. Hindarilah rokok. Okey, untuk si ibu saya nasihatkan untuk dapatkan perkhidmatan klinik berhenti merokok yang terdekat. Kena fikirkanlah akibat merokok ini kepada diri anda dan juga anak yang dikandung. Merokok hanya membawa kesan yang negatif yang tidak menguntungkan mana-mana pihak pun. Cuba cari cara lain untuk melepaskan stres anda selain rokok. Saya yakin anda boleh. Okey, itu dia tadi segmen PM Tepi. Terima kasih doktor kerana menjawab pelbagai persoalan followers kita tadi. Okey, doktor, akhir sekali apa-apa kata-kata yang doktor nak berikan kepada penonton kita, doktor? Stay safe dan insyaAllah semoga kita menang pandemik COVID ni, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan jangan stres-stres, betul tak doktor? Especially betul, buat ibu-ibu yang hamil, janganlah stres. Okay, kita happy-happy je. Semoga kita semua terus dilindungi. Okay, dengan itu jangan lupa sekali lagi untuk like, share, subscribe, follow, semualah kita punya platform social media Majalah Pak Enma. Nama saya Nani Roslan. Bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Tanya Pakar Pak Enma. Bye. Bye doktor. Assalamualaikum. Bye. Salam.